Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar prinsip perakaunan. Hari ini kita akan masuk satu sub tajuk yang terakhir dalam modul 1 pengenalan pada perakaunan, iaitu entiti perniagaan. Okay, kita boleh sebut entiti perniagaan ini adalah sebuah organisasi, iaitu suatu kelompok orang yang bekerjasama dan memberikan komitmen untuk mencapai tujuan yang sama. Biasanya kalau kita berniaga ni, kita punya matlamat kita ialah untuk mendapatkan keuntungan, maksimalkan keuntungan. Okay, bila kita mula niat untuk berniaga, kita ada empat jenis organisasi yang kita boleh pilih untuk kita menjalankan perniagaan. Ya, tengok tu ada gambar teropong. Bila teropong yang mana satu yang sesuai dengan kita, kita ada 4. Yang pertama ialah milikan tunggal. Ya, ni milikan tunggal. Kemudian kita ada perkongsian, kita ada syarikat berhad dan juga kita ada koperasi. Ya. Baik, sekarang ni kita akan lihat pula ciri-ciri bagi setiap jenis organisasi. Ya. Apa yang membezakan antara setiap organisasi. Yang pertama kita tengok dari segi aspek pemilikan, pemilik kepada organisasi tersebut. So kalau milikan tunggal, kita hanya ada seorang sahaja pemilik. Tengok gambar ni ada seorang sahaja pemilik. Okey. Yang kedua ialah kita ada perkongsian, kita ada partnership, perkongsian. Dalam perkongsian ni kita ada 2 jenis perkongsian. Satu perkongsian biasa dan juga perkongsian profesional. Kalau tadi milikan tunggal seorang saja, tapi perkongsian ni mesti lebih daripada 2. Dia berkongsi. Maksudnya kalau perkongsian biasa ni pemilikannya 2 hingga 20 perkongsi. Kalau perkongsian profesional ni 2 hingga 50. Perkongsian profesional ni biasanya syarikat peguam, accountant, klinik, doktor-doktor. Kategori profesional ni dia buat satu syarikat, itu kita sebut sebagai perkongsian profesional. Dia punya limit dia 2 hingga 50 orang perkongsi saja. Kalau perkongsian biasa yang bukan profesional 2 hingga 20. Okey, syarikat berhad, tengok dia panggil, dia jemput orang datang ke syarikat dia. Dia bagi pada 2 juga. Satu syarikat sendirian berhad, biasanya syarikat family. Biasanya syarikat sendirian berhad ni dia punya pemilikannya 2 hingga 50 orang pemegang saham. Kalau syarikat awam berhad, pemilikannya ialah 2 hingga tiada had, pemegang saham. Okey, koperasi. Koperasi ni biasanya dia ada idea macam mana untuk memajukan masyarakat, memajukan ahli, memajukan suatu bidang yang dia suka. Dia jemput orang join koperasi dia. Dia punya pemilikan dia 50 hingga 50 hingga tiada had. Okey. Tadi kita tengok berkaitan dengan pemilikan. Sekarang ni kita tengok dari mana sumber modal setiap organisasi ni dapat. Okey, kalau milikan tunggal ni biasanya dia disumbang oleh pemilik itu sendirilah. Siapa yang nak buka syarikat milikan tunggal, dia lah yang sumbang. Adapun dia buat pinjaman dengan keluarga terdekat, ataupun pergi pinjam dekat bank. Biasanya macam tu sumber modal dia. Kalau perkongsian ni biasanya perkongsi yang akan menyumbangkan modal. Maksudnya kalau buat syarikat perkongsian ni modalnya akan lebih besar daripada pemilikan. Kalau seorang labur 1,000, kalau 20 orang 20,000. Dia boleh start bisnes dalam perkongsian. Kalau syarikat berhad, modal dikumpulkan daripada pemegang saham. Bila pemegang saham ni sudi untuk melanggan saham syarikat tersebut. Sebab tu dia ajak orang join beli saham dia. So bila orang beli saham syarikat itu,
So syarikat itu akan dapat modal untuk bisnes dia. Okey, koperasi pula dapat daripada mana? Koperasi dapat daripada anggota. Bila siapa nak jadi anggota koperasi tu, dia kena bayar fee masuk dan juga saham. Saham juga. Koperasi dapat modal daripada jual saham kepada anggota-anggota yang berminat untuk masuk dalam koperasi. Ini ada 4 jenis sumber modal bagi setiap organisasi. Baik. Okey, yang seterusnya ialah tanggungan liability. Tanggungan liability. Tengok. Ada gambar ni, gambar orang terikat dengan duit. Maksudnya berhutang ni memang satu keterikatan kepada bank biasanya. Maksudnya ada, bila kita berhutang, macam mana tanggungan kita. Okey, pertama kita tengok milikan tunggal dengan perkongsian ni, dia memiliki liability tidak terhad. Hutang yang tidak terhad. Maksudnya macam ni. Maksud dia, kalau kita pinjam dengan bank, bila kita pinjam dengan bank untuk memulakan perniagaan kita, so katakan kita tidak mampu bayar, so kita terpaksa jual semua aset-aset harta-harta syarikat untuk menampung hutang bank. Dan katakan lepas kita jual semua aset syarikat dan kita dapati bahawa hutang kita masih lagi belum dapat dijelaskan, bank dia boleh pecahkan tembok ni. Dia boleh pergi sampai ke rumah kita, dia boleh tarik kereta kita, dia boleh tarik rumah kita, dia boleh tarik tanah kita, dia boleh tarik apa saja aset peribadi milik kita untuk menampung hutang-hutang kita dengan bank. Itu maksudnya liability tidak terhad. Dia tak terhad. Dia boleh pecah masuk sampai ke barang-barang peribadi. Itu maksudnya liability tidak terhad. Okey. Kalau liability terhad ni, biasanya syarikat berhad lah. Syarikat berhad dengan koperasi ni, dia punya liability dia terhad. Maksud dia, jika kita labur saham dalam syarikat, ataupun kita beli saham daripada koperasi, kita beli 10,000, contoh 10,000, tiba-tiba syarikat ni rugi. Bila syarikat ni rugi, ataupun koperasi ni rugi, kita kemungkinan besar akan kehilangan modal kita yang 10,000 tadi. Tapi bank dia takkan kacau kita. Dia ada bar ni, ada wall kat sini. Dia takkan ganggu harta kita, milik peribadi kita. Dia tak kacau kereta kita, dia tak kacau tanah kita, dia tak kacau rumah kita. So kita hilang setakat modal yang kita sumbang saja. Itu terhad tu maksudnya. Okey, boleh beza antara liability tidak terhad dengan liability terhad. Okey. Setiap organisasi ni dia tertakluk pada undang-undang. Maksudnya bila kita buka syarikat milikan tunggal, maksudnya kita berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Kemudian kalau perkongsian, kita berdaftar di bawah Akta Perkongsian 1961. Okey, kalau syarikat berhad, kita berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965. Kalau koperasi, berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Senang je nak ingat. Akta Pendaftaran Perniagaan ni milikan tunggal. Kalau perkongsian, Akta Perkongsian. Kalau syarikat, Akta Syarikat. Kalau koperasi, Akta Koperasi. Okey. Tadi cikgu dah sebut bahawa matlamat organisasi ni ialah untuk mendapatkan keuntungan. Cuma kadang-kadang bisnes ni biasanya ada naik ada turun. Biasanya kita untung, kadang-kadang ada rugi. Sekarang kita tengok, kalau milikan tunggal seorang saja, kalau dia dapat untung atau rugi, dia sendiri-sendiri yang tanggung. Dia seorang-seorang yang tanggung. Kalau untung dia dapat seorang, rugi pun dia tanggung. Kalau perkongsian 2 hingga lebih, maksudnya jika untung dia akan diagihkan sesama perkongsi. Dapatlah rasa seorang sikit kan, ikut syarat yang dipersetujui semasa kita menubuhkan perkongsian. Kalau rugi, sama-sama tanggung lah. Tak bolehlah seorang yang tanggung. Dah nama pun perkongsian. Kena kongsilah kalau rugi.
Okey, kalau syarikat berhad, apabila syarikat berhad dapat keuntungan, dia akan bagi kepada kita dividen. Dia akan bagi kepada kita dividen, sama ada dividen hujung tahun ataupun dividen di pertengahan tahun. Sama juga dengan koperasi. Koperasi akan bagi keuntungan kepada pemegang saham dia, anggota dia, dalam bentuk dividen juga. Okey. Seterusnya ialah perbezaan dari sudut pengurusan perniagaan. Siapa yang menguruskan perniagaan ini? Kalau milikan tunggal, dah seorang, dia lah yang urus, pemilik yang urus. Tapi dia boleh menggajikan pekerja untuk bekerja dengan dia kan. Kalau dia seorang je semua, dia lah bos, dia lah kuli kan, dia lah toke, dia tukang masak, dia lah cashier, dia nak pergi bank, tumbang juga kalau seorang-seorang kan. Ini milikan tunggal. Kalau perkongsian biasanya diuruskan oleh perkongsian aktif. Dalam perkongsian ni ada perkongsian aktif, ada perkongsi aktif, ada perkongsi tak aktif. Perkongsi aktif ni biasanya dia lah yang menguruskan. Kalau perkongsi tak aktif ni maksudnya dia sumbang modal je. Dia tak aktif pun dalam pengurusan perkongsian. Kalau syarikat berhad, yang menguruskannya adalah ahli lembaga pengarah, ALP. Sebuah syarikat. Kalau koperasi diuruskan oleh anggota lembaga koperasi. Kedua-dua ni, ahli lembaga pengarah dengan anggota lembaga koperasi ni dipilih semasa mesyuarat agung tahunan. Siapa yang nak lead syarikat ni, biasanya dipilih dalam mesyuarat agung tahunan. Ini pengurusan. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor pemilihan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita memilih untuk membuat sesuatu perniagaan. Kita bukan boleh main terjah je kita nak buat syarikat mana kan. Kalau milikan tunggal ni biasanya kita boleh tumpukan sebab dia modalnya rendah. Kemudian kita bebas untuk buat keputusan sebab kita bos, kita seorang je. Kita nak buat apa, kita nak beli apa kan, kita nak buat keputusan apa. Ni milikan tunggal. Kalau perkongsian ni biasanya geng-geng yang sama kepakaran. Dia ada modal, dia ada kepakaran dan ditubuhkan syarikat perkongsian. Sama-sama geng ni, geng-geng doktor ke, geng-geng accountant ke, geng-geng peguam ke. Okey, kalau dia perlukan modal yang besar, lebih besar lagi, dia tak ada cara lain, dia kena buka syarikat berhad. Biasanya ada company yang dia buka asalnya daripada milikan tunggal, family business. Kemudian dia membesar, dia akan tukar daripada milikan tunggal, dia akan tukar kepada syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad ni, so dia akan dapat modal yang lebih besar. Tapi biasanya syarikat sendirian berhad ni family company. Dia tak buka kepada orang luar. Biasanya saham-saham pun dijual kepada ahli members, ahli-ahli keluarga, kawan-kawan terdekat, sebab dia nak jaga bisnes dia. Dia nak jaga bisnes dia, jangan terlepas kepada orang luar. Tapi bila syarikat berhad ni memang syarikat yang terbuka, dia boleh offer ramai orang, dia akan dapat modal yang lebih besar. Itu syarikat berhad. Koperasi biasanya diuruskan oleh mereka yang memiliki minat dan kecenderungan yang sama. Geng-geng petani, geng-geng peladang, geng-geng cikgu. Dia buka satu koperasi untuk jaga kebajikan. So bila ada ahli, so dia boleh kumpulkan modal yang lebih besar. Terpulang kepada anda untuk memilih perniagaan jenis mana, bergantung kepada keadaan anda pada masa itu. Okey. Akhirnya yang terakhir, kita tengok contoh-contoh syarikat yang sedia ada di Malaysia. Okey, kalau milikan tunggal ni kita ada sini ada di Melati Bakery, kita ada Berseri Minimarket, ni Nanas, Bandel Berseri, Dobi Layan Diri. Ini semua syarikat-syarikat yang kita boleh lihat di sekitar kita. Syarikat milikan tunggal, itu seorang saja pemilik dia. Kalau perkongsian ni kita tengok ada Poliklinik Dr. Azhar dan rakan-rakan. Belakang ni biasanya ada tulis rakan-rakan, dia tulis partners. Ini Jamal Amin dan partners, chartered accountant
Maksudnya ni geng-geng accountant ni buka satu syarikat perkongsian. Nama dia Jamal Amin Partners. Kemudian ada klinik geng-geng doktor, klinik Wangsa, Nadir Khan dan rakan-rakan. Ini perkongsian profesional. Kemudian kita ada Ang dan Partners, Advocate Solicitors. Ini geng peguam. Ini Azir, Arisin dan Co ni pun perkongsian profesional. Okay, kalau Syarikat kita ada Peru 2. Peru 2 yang keluarkan kereta Myvi tu. Dia adalah perusahaan automobil kedua sendirian Berhad. Okey, kita ada Tenaga Nasional Berhad. Ini syarikat awam Berhad. Lepas kita ada Proton Holding Berhad. Ini syarikat-syarikat yang modal dia besar. Nama dia syarikat Berhad. Koperasi kita ada koperasi sekolah, kita ada koperasi masjid, kita ada koperasi tentera, kita ada koperasi sahabat. Ini adalah keempat organisasi perniagaan yang ada di Malaysia. Okey, setakat itu saja untuk bab ini. Maksudnya cikgu telah menamatkan semua modul 1 tajuk pengenalan kepada perakaunan. Okey, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.